Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan menentang Sarawak United, yang mana Kelantan berjaya untuk memenangi perlawanan ini melalui agregat 2-1 dan melayakkan diri ke suku akhir TM Piala Malaysia untuk bertemu dengan pasukan gergasi Malaysia iaitu JDT. Jadi kemungkinan ini akan jadi perlawanan paling hype sekali lah, dengan bekas gergasi Malaysia iaitu Kelantan dan juga menentang pasukan gergasi Malaysia sekarang iaitu JDT. Jadi kalau lihat atas-atas mestilah JDT yang akan menang, tapi mana kita tahu sekiranya Kelantan mampu untuk melakukan kejutan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan. Apakah yang saya suka tentang pasukan Kelantan ni? Yang pertama adalah tentang Fazrul Amir yang bermain di bahagian winger kiri, yang mana kita boleh tengok dengan pergerakan lincah beliau. Beliau mempunyai dribbling yang bagus, ball control yang bagus, body language yang bagus, pace pun bagus, dan beliau memang menjadi satu ancaman yang besar kepada pertahanan pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam, yang menyebabkan pasukan Sarawak United memang sukar untuk menjaga pergerakan beliau di bahagian kiri, dan beliau juga berani untuk melakukan masuk ke dalam kotak penalti, melakukan percubaan dan sebagainya. Tetapi sayang, apa yang boleh saya katakan, Kelantan mempunyai winger yang bagus seperti Fazrul Amir di bahagian kiri, yang mempunyai peluang untuk dribble dan mampu untuk melakukan kain dan juga melakukan hantaran-hantaran ataupun supply bola yang banyak ke dalam di box. Tetapi Kelantan tidak mempunyai seorang proper striker yang bagus dari segi positioning dan juga daripada segi finishing untuk connect the dots ataupun untuk link up dengan Fazrul Amir untuk menyambut pergerakan ataupun menyambung pergerakan daripada Fazrul Amir tersebut untuk menjaringkan gol. Jadi itu adalah kekurangan Kelantan lah, tak ada proper striker yang boleh connect the dots antara bahagian winger. Bukan sahaja di bahagian kiri, kalau kita lihat di bahagian kanan, pasukan Kelantan juga mempunyai player seperti Jasmine Minhad dan juga Ikhwan Yazad, yang mana kedua-dua player ni juga mempunyai ability untuk menguncang-ngacirkan pertahanan lawan dengan gerakan-gerakan lincah mereka. Mereka ada dribbling yang bagus, ball control yang bagus, dan body language yang bagus, serta mereka ada pace. So mereka boleh beat pertahanan lawan dengan gerakan-gerakan laju mereka di bahagian wide area. Tetapi macam saya cakap, apabila bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Kelantan dah lincah, dah bagus daripada segi gerakan untuk penetrate ataupun menembusi bahagian kanan dan juga bahagian kiri Sarawak, tetapi sayang apabila mereka supply bola ke dalam di box, mereka tak ada seorang proper striker yang boleh sambut ataupun connect segala hantaran yang akan dilakukan oleh winger mereka. Jadi sekiranya Kelantan ada seorang proper striker yang boleh sambut dan juga boleh aware dengan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh winger mereka yang lincah ni, kemungkinan Kelantan akan jadi pasukan yang lebih berbahaya untuk menjaringkan gol. Mungkin mereka memerlukan gol poacher ataupun target man yang lebih better untuk memastikan yang gerakan lincah daripada pemain-pemain winger mereka mampu untuk menjaringkan gol. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ni, apabila winger mereka menyerang, sebenarnya barisan fullback iaitu right back dan juga left back pasukan Kelantan juga akan sentiasa naik untuk backup dan juga untuk membuat overlap untuk memastikan yang winger pasukan Kelantan ni ada backup dan juga ada support lah. Dan dalam pada masa yang sama, winger pasukan Kelantan ni Fazrul Amir dan juga Ikhwan Yazad serta Jasmine Minhad mereka juga akan melakukan track back, iaitu mereka akan turun untuk membantu bahagian pertahanan di sisi kanan dan juga di sisi kiri untuk memastikan yang mereka berjaya untuk membantu bahagian pertahanan dan juga untuk merampas balik bola daripada pasukan Sarawak sekiranya mereka diserang. So mereka rajinlah turun naik dan backup antara satu sama lain di bahagian wide area. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat pasukan Kelantan di bahagian tengah, iaitu perlawanan ni bagi saya bahagian tengah yang menarik perhatian saya adalah Muhaimin. Muhaimin ni dia adalah proper number 10, tetapi beliau masih muda. Tetapi daripada segi gameplay, beliau sangat-sangat calm, beliau sangat-sangat tenang, beliau sangat-sangat bagus daripada segi vision, dan beliau pandai untuk open game dengan true passing yang bagus. Jadi boleh saya katakan Muhaimin ni adalah permata ataupun the future star to be lah untuk pasukan Kelantan, dan juga kemungkinan akan menjadi proper number 10 untuk skuad kebangsaan Malaysia
punca sekiranya digilap dan terus diberikan minit permainan. Dan seperti mana pada perlawanan semalam, kita boleh tengok bahagian tengah pasukan Kelantan banyak dimulakan gerakan serangan adalah berpunca dan juga berpaksikan daripada Muhaimin dengan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh beliau dan juga pergerakan yang dilakukan oleh beliau. So Muhaimin ni kreativiti dah ada, vision dah ada, passing accuracy pun tepat, so beliau memang sangat-sangat mantap lah. Ketenangan pun dah ada. So kalau dia improve lagi gameplay dia untuk jadi lagi better, fizikal dia jadi lagi better, Muhaimin akan jadi player yang lebih baik untuk masa akan datang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat pada game ni, kita juga perlu berterima kasih kepada bahagian pertahanan dan juga goalkeeper Kelantan, yang mana bahagian pertahanan pasukan Kelantan semalam mereka bermain dengan sangat kompak sewaktu diserang oleh pasukan Sarawak, dan mereka juga cepat untuk melakukan blocking dan juga react ataupun aware dengan first ball ataupun hantaran yang dilakukan oleh pemain Sarawak untuk melakukan interception ataupun blocking ataupun clearance untuk memastikan yang pemain Sarawak United gagal untuk mencari target man mereka. Dan dalam pada masa yang sama, goalkeeper Kelantan juga pandai untuk membaca hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain Sarawak dengan keluar lebih awal untuk tangkap hantaran tersebut sebelum sampai kepada pemain-pemain Sarawak di dalam kawasan di box. Jadi benda tu memang kita boleh pujilah untuk pasukan Kelantan. Jadi macam saya cakap, Kelantan kalau nak improve, mereka kena ada proper striker untuk jadi lebih better, boleh connect the dots antara winger, dan mereka mungkin kalau Felipe Herrera kembali fit, Felipe Herrera akan menjadi pemain holding midfielder yang bagus lah untuk pasukan Kelantan. So semalam pun kemasukan Felipe Herrera, mereka bermain dengan baik lah dengan adanya Herrera dalam padang. So that's all untuk pasukan Kelantan. The whole team main sangat bagus, work rate bagus, bertahan dan juga menyerang bersama, cumanya kurang daripada segi bahagian serangan dia lah. So benda tu perlu diperbaiki lah untuk next season. Bukan season ni, kena next season lah nak baiki ya. So habis TFL Malaysia ni, buatlah apa yang patut untuk pasukan Kelantan. Manakala untuk pasukan Sarawak United, apa yang boleh saya cakap, gerakan-gerakan mereka lebih kurang sama macam Sarawak United, macam lebih kurang sama lebih kepada Kelantan, yang mana mereka serang bahagian sayap, bahagian kiri, kanan dan juga sebagainya. Tetapi untuk game ni boleh dikatakan daripada segi create chances ataupun daripada segi untuk peluang menjadikan gol, pasukan Sarawak agak kurang, sebab mereka sebenarnya hantaran-hantaran ataupun pergerakan menyerang mereka dengan sangat mudah berjaya dipatahkan oleh pemain-pemain Kelantan FC dengan melakukan interception, blocking, clearance dan sebagainya untuk memastikan yang mereka tak boleh nak capai ataupun sampai kepada target mereka, yang menyebabkan pasukan Sarawak pada perlawanan ni tak boleh nak bergerak dengan lebih bebas lah di bahagian hadapan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.